Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Berkuat kuasa hari ini, subsidi dan kawalan harga ayam ditamatkan. Di Selangor, peniaga ayam yang ditemui berkata dengan penamatan subsidi, ia dijangka membuka ruang kepada harga ayam yang lebih fleksibel. Dia kalau ada supply and demand. Kalau ada permintaan tinggi, harga pun dia akan naik lah. Macam perayaan kan, dia akan tinggi lah. Cumanya biasanya kalau harap lah daripada kerajaan, kalau nak perayaan tu dia ada kawalan harga lah. Macam biasa macam dulu dia ada sebelum raya tu, seminggu sebelum raya dia ada kawalan harga. Selepas raya pun ada, dalam seminggu tu dia ada kawal ada punya harga tu. Jadi orang yang beli tu tak terbeban lah. Dia bergantung pada harga yang kita dapat. Sebab nak kena tengok jugalah, kalau harga mahal kita terpaksa charge lebih lah. Kalau harga murah kita akan turunkan harga lah. Jadi mungkin betul lah, boleh fleksibel lah juga kan. Bagi pengguna pula, mereka berharap pemantauan harga kerap dilakukan bagi mengawal kenaikan mendadak. Kalau harga ayam tu biarlah kerajaan pantau. Jadi tak adalah sini tinggi, kat sana rendah macam itu. Kalau dapat macam itulah biar dipantau kan. Tapi setakat ini memang kalau dekat Season 6 ni ayam dia segarlah. Macam itu harga boleh lah. Sebagai pelanggan kita kena pandai lah nak arrange kita punya perbelanjaan kan. Kalau ada bahan protein lain yang kita boleh substitute, kita beralih kepada yang lain lah macam tu. Di Perlis, bekalan ayam stabil dan memenuhi permintaan pengguna. Malah harga runcit ayam standard yang ditetapkan RM9.40 sekilogram dan ayam super pada RM10.40 sekilogram dijual antara RM8.50 sehingga RM10 sekilogram. Harga ayam tu dah diapungkan, dia sebenarnya bergantung kepada supply dengan demand. Okey, kalau sekiranya harga ayam pun naik terlalu tinggi dengan pada masa kini, jika kuasa beli pengguna ataupun tingkah laku pengguna itu berubah, ia mungkin boleh menjamin bahawa harga ayam berkenaan turun. Jadi itulah antara kelebihan pasaran apabila diapungkan. Ada kuasa di tangan pengguna. Beliau ditemui selepas mengetahui pemeriksaan dan pemantauan harga runcit ayam di Pasar Besar Sena. Ya, harga RM8 sampai RM9 itu memang berbaloi lah. Memang sebab memandangkan sekarang ni pun memang harga turun naik. Jadi memang sebagai pembeli kena beli jugalah. Setakat lah bekalan ni mencukupi lah. Setakat duk main beli ni tak ada masalah lah. Dari segi bekalan tu ada lah, sentiasa ada lah. Harga pun okey lah, stabil lah sekarang ni. Kata tinggi sangat pun tak lah. Setakat lo ni okey lah, alhamdulillah lah. Tak tahulah ke depan lagi, kita tak tahulah macam mana kan. Mungkin dia akan naik lagi ke, turun lagi ke. Kalau turun, alhamdulillah. Kalau naik, kita pun kena ikut juga. Di Sabah, KPDN mengesahkan tiada kenaikan harga ayam selepas subsidi ditamatkan apabila para peniaga masih mengekalkan harga siling sebelum ini. Kita dapati bekalan memang mencukupi. Tidak ada panic buying, mencukupi. Harga masih terkawal, harga dijual masih sama dengan harga siling sebelum ini. Jadi tidak ada peningkatan. Dan juga saya telah sembang pagi ini dengan cawangan-cawangan saya di daerah-daerah lain di seluruh Sabah. Beliau ditemui selepas operasi pemeriksaan hari pertama pengapungan harga ayam di Kota Kinabalu. Harga dia masih dapat macam harga biasa lah, tidak pernah naik harga, masih okey. Bagus dia turun sikit lah. Kalau dia turun sikit, saya okey sikit lah. Bisnes sekarang ini harga susah mau jual sikit lah. Kalau 12 sekilo susah mau jual tu. Sebab itu semua meminta murah banyak customer meminta murah. Tengoklah kalau tengok tu supplier, kalau kasih murah kita pun murah juga. Belanda setuju membantu Malaysia dalam sistem tebatan banjir melalui penghantaran kepakaran. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, negara berkenaan mempunyai sistem perairan dan peparitan yang paling moden di dunia ini. Saya percaya
dengan kehadiran beberapa pakar itu akan membantu mudah-mudahan dapat mengawal sebahagian daripada tekanan daripada masalah banjir yang kita hadapi. Kerana saya terangkan kepada dia belanja umpamanya dalam takhir ini keseluruhan masalah banjir itu mencecah hampir 15 bilion ringgit ya. Tapi dia beritahu, dia kata kalau dengan kepakaran, dengan teknologi baru, mungkin kita tidak perlukan kos setinggi itu. Jadi saya diminta umpamanya Menteri Luar dan Ketua Setiausaha menyegerakan supaya kepakaran itu dibawa segera, sementara kita mengambil langkah-langkah segera meringankan beban rakyat yang menghadapi masalah banjir. Berhubung isu Palestin, Perdana Menteri menyatakan Belanda menghormati pendirian Malaysia selain bersetuju perlu ada langkah segera hentikan serangan. Dia menjawab mengatakan pertama dia setuju supaya ada langkah-langkah menyegerakan langkah memberhentikan serangan. Keduanya dia setuju langkah-langkah tambahan seperti mana dia dapat teruskan melalui Presiden Abdul Fattah Sisi Mesir. Jadi saya sekurang-kurangnya puas hati kerana dia dapat memahami pendirian kita dan tahu tentang kesan, dan dia akui bahawa sentimen rakyat Belanda itu telah berubah. Kalau dulunya majoriti mendukung serangan Israel, sikap Eropah, dan sekarang majoriti itu tidak bersetuju tentang serangan berterusan. Perdana Menteri Belanda itu turut beri jaminan membawa pandangan Malaysia kepada rakan sejawatannya di Eropah. Terdahulu, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat RUT di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Kedua-dua pemimpin seterusnya mengadakan pertemuan empat mata. Turut sama dalam pertemuan, kira-kira sejam itu adalah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sebaik selesai, delegasi RUT diraikan pada majlis jamuan makan tengah hari. RUT tiba di Ibu Negara semalam sempena lawatan kerja 2 hari. Ini merupakan lawatan kedua beliau ke Malaysia selepas lawatan sulung pada tahun 2014. Malaysia dan Belanda bersetuju meneruskan kolaborasi dalam industri sawit untuk 5 tahun lagi. Menerusi program inisiatif kebangsaan bagi pekebun kecil, kelapa sawit mampan dan iklim pintar NISCOPS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia bertujuan meningkatkan kesedaran mempraktikkan amalan pertanian yang baik. Dan Alhamdulillah, tadi beliau mengatakan mereka bersetuju untuk menyambung lagi selama 5 tahun. Untuk program ini, di mana mereka come up with dana dan sebagainya untuk mendukung dan menyokong program ini, yang merupakan salah satu program yang saya lihat begitu baik sekali. Belanda bukan sahaja pengimport terbesar minyak sawit dari benua Eropah, malah sentiasa menyokong program yang membantu pekebun kecil. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja Mak Rut di Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Untuk perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton, kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Kita terus perhatikan kepada paparan imej gema radar semasa yang menunjukkan tinjauan terkini di Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir berlaku di hampir keseluruhan tempat dan di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan utara Semenanjung Malaysia, iaitu di sekitar Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak dan juga termasuklah di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di hampir kebanyakan tempat di sekitar negeri Johor. Dijangkakan ia akan berterusan sehingga ke malam nanti, manakala di negeri Selangor dan juga Perak masih lagi diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu, keadaan hujan dan ribut petir di 1-2 tempat ini telah dikesan dan diramalkan berpotensi untuk berlanjutan dalam tempoh 3 hingga 4 jam dari sekarang, dan kami jangkakan
dijangkakan ia akan terus berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi Sabah dan juga Sarawak setakat ini, hujan dan juga ribut petir yang berlaku di 1-2 tempat hanya dikenal pasti di sekitar bahagian pantai barat dan juga sandakan di negeri Sabah, dan dijangkakan akan menuju masuk ke bahagian pedalaman Sabah menjelang malam nanti. Dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir sedang berlaku di bahagian barat Sarawak. Dijangkakan ia akan terus berlanjutan sehingga ke malam nanti juga. Sekian saja. Sebelum berpisah, kita lihat kepada paparan model numerikal di jabatan kami yang menunjukkan ramalan cuaca untuk malam nanti sehingga ke keesokan pagi, di mana keadaan hujan dan ribut petir dan kelembapan yang tinggi ini masih lagi dikesan pada lewat malam, terutamanya di bahagian utara semenanjung Malaysia dan juga di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak. Dan menjelang esok pagi pula masih lagi diramalkan keadaan cuaca hanya lembap melibatkan negeri Sarawak, manakala di semenanjung Malaysia dijangkakan hanya hujan yang berpotensi untuk berlaku di bahagian pesisiran pantai negeri Perak dan juga negeri Selangor. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Anda terus layari laman sesawang kami di www.mbt.gov.my atau ke laman sosial rasmi MAP Malaysia untuk mengikuti perkembangan cuaca terkini serta amaran terkini yang telah dikeluarkan oleh MAP Malaysia dari semasa ke semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semuanya di Shopee, Shopee 1111, yeah. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua, hey. Dengan harga rendah, Shopee 1111 jualan hebat, beli sekarang. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak akan mempertingkatkan lagi langkah-langkah pembasmian rabies di kawasan bandar dan pinggir bandar seluruh negeri. Perinciannya langsung saja bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak akan mempertingkatkan lagi langkah-langkah pembasmian rabies di kawasan bandar dan pinggir bandar seluruh negeri ke arah mencapai sasaran 70% pemberian vaksin anti-rabies pada anjing bagi membentuk imuniti kelompok. Menteri Industri, Makanan, Komoditi dan Kemajuan Wilayah Sarawak, MFICOD, Datuk Seri Dr. Steven Nundi Utom berkata ini penting berikutan peratusan pemberian vaksinasi di kawasan berkenaan adalah agak rendah berbanding di kawasan sempadan di bawah kawal seliaan pasukan Immune Belt Enforcement Team IBET. Menurutnya, ini termasuk melihat semula protokol pembasmian rabies di bandar dan pinggir bandar dengan menempatkan semula beberapa pasukan IBET bagi membantu pemberian vaksin di kawasan pinggir bandar. They have done quite tremendous job. In fact, not quite, but tremendous job. 89% of the dogs that have identified on all this area, they have vaccinated them. In fact, out of 40,000 target they have vaccinated 36,900 dogs. So that is why you don't see after June onward, there's no more cases within that belt, immune belt. So the question here now is how are we going to be more effective
in the area which is suburban and urban. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian persidangan rebis di Borneo 2023 di Kuching semalam. Jelasnya lagi, bagi bandar-bandar pula, pihak berkuasa tempatan perlu memainkan peranan lebih proaktif dalam kempen vaksinasi memandangkan jumlah pemberian vaksin di kawasan tersebut masih rendah dengan hanya 50%. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menggesa semua pihak untuk terus bekerja dengan erat dalam pembasmian wabak tersebut untuk mencapai sasaran kosong rebis pada 2025. Kerajaan Negeri Sarawak menerusi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat (MEITD) berkemungkinan akan mewujudkan sistem penilaian pendidikan sendiri berikutan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk tidak mengembalikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Menurut Menteri MEITD Datuk Seri Roland Sagahwiin, walaupun KPM telah mengumumkan perkara itu, namun keputusan tersebut adalah tertakluk kepada dasar pendidikan di peringkat kebangsaan dan Sarawak mungkin akan mencari mekanisme baru yang akan digunakan untuk memantau prestasi pelajar di sekolah. For us in Sarawak, we will work out something to have our own assessment system. Because we believe that that's the only way for us to be able to know the performance of our students. Otherwise, we have many years of students going to school and not knowing what are the standards. And of course, that will be very crucial later on when it comes to streaming of students towards the science and art stream. So let the federal be with their own policy, but we will create our own system to make the assessment later on. Terdahulu, Menteri KPM Fadlina Siddiq dalam satu laporan mengumumkan bahawa kementerian itu tidak akan mengembalikan UPSR yang telah dimansuhkan pada 2021 dan sebaliknya memberi tumpuan kepada tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 dalam membangunkan kurikulum baru dan memastikan pendidikan masa depan lebih baik. Datuk Seri Roland berkata demikian selepas perasmian International Conference on Educational Research and Innovation ICERI 2023 di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan. Program itu bertujuan menyediakan satu platform mengumpulkan pelajar, pendidik dan penyelidik dari dalam dan luar negara untuk membincangkan isu-isu berkaitan sistem pembelajaran dan pendidikan yang penting dalam memperkukuhkan sistem pendidikan di negara ini. Berbaki 3 hari lagi, penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak bakal menunaikan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya kecil. Untuk mendapatkan gambaran dan perkembangan terkini dari Bintulu, kita bersama Firdaus Arashi Idris di lokasi. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mempelawar Petronas untuk mendirikan institut latihan di negeri ini. Jelas beliau dengan agenda kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berkualiti, pembinaan institusi pendidikan adalah perlu. Kalau Tan Sri nak kuatkan your university practice ni anytime, that's the level. Petronas punya university. Malah beliau turut menawarkan sebidang tanah bagi tujuan itu berhampiran Maktab Rendah Sains Semara MRSM Bintulu. Buat masa ini hanya satu UTP dibangunkan di Malaysia, iaitu di Seri Iskandar, Perak. Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis penyerahan dan perasmian Maktab Rendah Sains Semara Bintulu hari ini. Ia merupakan MRSM keempat di Sarawak dan ke-56 di negara ini. MRSM yang dilengkapi kemudahan terkini itu mampu menampung seramai 450 orang pelajar. Ia dijangka akan menampung kemasukan pelajar dari Bintulu, Miri dan Limbang. Hadir sama pada majlis itu, Pengerusi Petronas Tan Sri Datuk Seri Muhammad Bakir Saleh. Seramai 44 warga emas dan orang kurang upaya OKU sekitar Bintulu digelar pasti oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak untuk dibantu menerusi khidmat bantu di rumah KBDR. Jelas Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, pihaknya komited untuk meringankan beban kelompok itu dengan bantuan komuniti setempat.
Program yang dijayakan secara sukarela oleh komuniti setempat itu bertujuan bagi meringankan beban khususnya buat warga emas dan OKU yang tinggal bersendirian. Home help services bagi kawasan Jepak ada 29 home help. 29. Kemudian untuk Tanjung Batu 8, Kemena 3, Kakus 4. Jadi keseluruhan untuk kawasan Dun Jepak ini 44 orang. 44 orang. Diberi sedikit allowance lah untuk pakai minyak sedap pergi ke rumah yang adalah sikit. Tapi ianya dibuat secara sukarela sebenarnya. Satu konsep di mana kita nak libatkan ahli dalam masyarakat bersama mensejahterakan rakyat dalam komuniti itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyantuni 2 warga emas yang menerima khidmat bantuan KBDR. Hadir sama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam. Dalam pada itu, warga emas yang ditemui cukup berterima kasih dengan pelaksanaan khidmat bantuan di rumah KBDR. Jelas mereka inisiatif kerajaan itu membantu meringankan beban khususnya bagi mereka yang mempunyai masalah mobiliti. Baguslah, terima kasih dengan kita orang. Syukurlah kita sudah membantu. Bagi Sabariah Chi, 72 tahun, meskipun menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, namun KBDR yang dilaksanakan begitu membantu beliau yang tinggal bersendirian dan mengalami kekangan kesihatan untuk bergerak. Aku terima kasih dengan kerajaan Malaysia tu. Dapat membantu. Betul ada juga beri aku 3 bulan sekali. Ya aku senang sikitlah. Senang hidup makan tu. KBDR juga dikenali sebagai Home Help Services, dijayakan dengan kerjasama komuniti setempat bagi membantu warga emas atau orang kurang upaya khususnya yang tinggal bersendirian. Setakat ini dahulu perkembangan dari Bintulu. Saya Firdaus Arsyad Idris, dari sungai hingga ke segara Palestin pasti mereka. Kembali bersama V di studio. Atiam, silakan. Ya, terima kasih Firdaus. Kita ke perkembangan seterusnya. Para peniaga di Sarawak diingatkan agar tidak menaikkan harga ayam sewenang-wenangnya pada kadar yang tidak munasabah susulan penamatan subsidi ayam bermula hari ini. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata, kira-kira 190 pegawai penguatkuasa akan digerakkan bagi memantau harga bahan mentah itu di setiap premis seluruh Sarawak. Matthew turut mengingatkan pengguna agar tidak membuat pembelian panik atas pelaksanaan pengapungan harga ayam kerana ia tidak akan menyebabkan kenaikan harga secara mendadak. Jangan buat pembelian panik sebab kita juga akan memastikan semua bekalan akan cukup di semua bahagian di Sarawak. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program Jualan Rahmah Khas Ayam di sebuah premis rakan strategik KPDN Sarawak di Demak Laut Kuching hari ini. Harga ayam dijual semasa program khas ini adalah sama dengan harga dijual semasa program Jualan Rahmah mengikut zon masing-masing. Beliau mengambil contoh harga ayam semasa program Jualan Rahmah di sekitar kawasan Kuching adalah RM7.90 sekilo. Maka harga ayam semasa Jualan Rahmah ayam khas ini juga dijual pada harga RM7.90 sekilo. Jualan Rahmah ayam khas ini akan dilaksanakan pada setiap Jumaat di satu lokasi yang akan ditentukan kemudian. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. Antara perkembangan dari Sabah petang ini, KPDN Sabah teruskan pemantauan di lokasi beli belah tumpuan ramai. Untuk laporannya bersama Muhammad Syarizam Awang, silakan Syah. Baik Sahih, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah akan meneruskan pemantauan di lokasi beli belah tumpuan masyarakat seperti Pasar Awam, Pasar Tani dan Pasar Raya. Ia sebagai langkah memastikan keberadaan bekalan di pasaran mencukupi, mudah didapati dan dijual pada harga yang telah ditetapkan.
Pengarah KPDN Sabah, Joji Abbas berkata penguatkuasaan secara berhemah turut dilaksana melalui pendidikan, nasihat dan amaran kepada peniaga supaya sentiasa mematuhi undang-undang dan mengamalkan perniagaan beretika. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan media selepas operasi pemeriksaan hari pertama pengampungan harga ayam di Kota Kinabalu. Mengenai operasi KPDN Sabah tahun ini, Joji menjelaskan sebanyak 1,162 kes berjaya dihasilkan sepanjang tempoh Januari hingga Oktober 2023. Kejayaan itu hasil pemeriksaan ke atas 68,400 premis perniagaan di seluruh negeri. Kes berkenaan membabitkan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972 serta Akta Kawalan Bekalan 1961. Katanya kesemua kes melibatkan nilai kompaun berjumlah RM189,450, nilai rampasan lebih RM5.6 juta serta denda RM123,000. Sementara itu, peniaga khususnya pembekal daging ayam segar dan beku di kawasan pedalaman diingatkan agar tidak melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang semata-mata untuk mengaut keuntungan. Demikian nasihat Adun Bingkur, Datuk Robert Tawik susulan langkah kerajaan menamatkan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa hari ini. Apabila subsidi tidak ada, jadi saya minta supaya penguatkuasaan dapat mengambil perhatian permasalahan ini supaya rakyat Sabah tidak akan mengalami masalah harga yang tidak berpatutan. Bercakap kepada RTM, Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata, permintaan terhadap daging ayam akan meningkat menjelang sambutan Krismas dan Tahun Baru. Justru beliau berharap penamatan subsidi dan kawalan harga ayam tidak menjejaskan pengguna. Keputusan penamatan sepenuhnya subsidi dan kawalan harga ayam yang berkuat kuasa hari ini diumum Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Isnin lalu. Ia selaras pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa. Bagaimanapun subsidi serta kawalan harga bagi telur ayam grade A, B dan C akan diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Kerajaan negeri komited menganjurkan program sukan dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia. Sejumlah RM97.5 juta diperuntukkan kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah bagi pembangunan belia dan sukan, penektarafan kemudahan sukan dan penyelidikan sains sukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor berkata peruntukan itu bukti kerajaan negeri mengambil berat program pembangunan sukan dan kemajuan atlet. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena Anugerah Sukan Negeri Sabah ke-30 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Menurut Datuk Haji G, pembangunan sukan para juga diberi perhatian sama agar lebih banyak kejayaan dicipta dalam bidang sukan pada masa akan datang. Sebanyak 14 kategori anugerah disampaikan dalam majlis ini. Atlet olahraga Andre Anura Anwar diumum Olahragawan Sabah 2021-2022, manakala Nur Farah Mazlan, atlet pencak silat, dipilih sebagai olahragawati Sabah 2021-2022. Anugerah disampaikan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Mahiruddin. Rezeki saya malam ni, ini kali pertama saya menerima anugerah olahragawan untuk Sukan Sabah ni. So happy. Ini pun hasil daripada doa daripada ibu bapa saya, doa daripada kawan-kawan, rakan-rakan dan juga coaches-coaches saya. Perasaan tu sudah tentu happy, gembira, tapi dalam masa sama sebenarnya tak expect pun, sebab saya tengok calon-calon pun semua dorang punya pencapaian pun hebat-hebat juga. Jadi bersyukur sangatlah ada rezeki malam ni. Sementara itu, wartawan RTM Muhammad Syafif Syahiran Deni pula menerima anugerah Sukan Wartawan Media Elektronik. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berharap kerjasama antara Universiti Malaysia Sabah dan kementeriannya dalam pembangunan sukan berupaya meningkatkan lagi mutu kejurulatihan, seterusnya melahirkan lebih ramai atlet bertaraf antarabangsa. Sains sukan juga boleh membantu jurulatih ini
untuk melihat cara mana kita memperbaiki teknik sesuatu ahli sukan itu yang diperlukan. Jadi ini juga akan membuktikan bahawa dengan aplikasi sains sukan dalam latihan dan kejurulatihan terbukti bahawa ini juga akan memberi perbaikan prestasi ahli sukan kita. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP terus committed menyokong usaha mengurangkan kesan perubahan iklim yang menjadi keutamaan kerajaan negeri. Ia selaras komitmen disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor semasa ucap tama pada Persidangan Antarabangsa Perubahan Iklim Sabah 2021. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata, usaha tersebut diperkukuh dengan komitmen negara yang mahu pengurangan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 45% menjelang 2030. Beliau berucap merasmikan Seminar Landscape 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Katanya tindakan perlu diambil sebagai sokongan kepada prinsip Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB serta matlamat pembangunan lestari di bawah PBB. Sempena seminar ini, Datuk Dr. Joakim menyampaikan Anugerah Pertandingan Hijau 2023 dan Anugerah PBT Lestari. Turut disampaikan replika cek bernilai RM5,000 kepada 5 PBT sempena program inisiatif penghijauan lestari, aspirasi negeri Taman Terindah Aiplan dan resolusi Air Hijau KKTP kepada PBT. Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM melantik 6 duta sahsiah dalam kalangan murid untuk menangani masalah disiplin dan salah laku murid. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, usaha itu bagi memberi kefahaman kepada rakan lain mengenai kesan salah laku seperti buli dan salah laku seksual sekaligus dijadikan teladan kepada murid-murid lain. Datuk Raisin berkata, kerjasama bersepadu antara ibu bapa, guru, pemimpin sekolah dan masyarakat amat penting untuk membentuk kepribadian anak-anak. Beliau berucap demikian sempena pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karama Insania peringkat kebangsaan tahun 2023 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Mudin Beting. Sementara itu, Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Muhammad Arif Tun Sakaran ketika ditemui menyifatkan program berkenaan medium menyebarluaskan kefahaman dan kesedaran tentang salah laku bagi membendung perbuatan jenayah di peringkat awal. Program sebegini harus diteruskan kerana program-program begini boleh menaikkan pembangunan sahsiah terutamanya kepada pelajar-pelajar yang di bangku sekolah kerana dalam masa kalau kita lihat kejadian-kejadian jenayah bukan hanya peringkat luar tapi di peringkat sekolah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak paparan menyusul, kita kembali bersama dengan Sahih. Silakan. Baik, terima kasih Syah. Perkembangan banjir di Perak, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 363 orang daripada 353 tengah hari tadi. Empat pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi iaitu di Kerian dan Hilir Perak. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 185 penduduk daripada 55 keluarga. Sementara PPS MPTI Langkap yang baru dibuka melibatkan 32 penduduk daripada 10 keluarga. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di daerah Kerian pula menempatkan 90 penduduk daripada 22 keluarga. Manakala PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu pula menempatkan 56 penduduk daripada 18 keluarga. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata, untuk fasa kedua setakat semalam, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk meluluskan 1,400 lagi permohonan.
Meningkatkan kualiti hidup rakyat juga mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak. Pembinaan transit aliran ringan LRT Pulau Pinang menghubungkan bahagian pulau ke seberang perai mengambil kira semua segmen masyarakat, pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Laporan Hamizah Mansur. Mempunyai nilai peganda ekonomi yang besar, perkhidmatan pengangkutan awam berasaskan rel ini bakal memberi manfaat kepada penduduk sekitar utara. Dan awam bagi negeri Pulau Pinang, dia akan menghubungkan negeri Pulau Pinang ke rangkaian kereta api Semenanjung. Sebab once kita link pada Penang Central, dia akan link pada komuter, dia akan link pada ETS dan dengan secara tidak langsung akan disambung ke rangkaian kereta api di Semenanjung. Sekiranya LRT itu disambung ke Penang Central, saya melihat potensi untuk Penang Central dijadikan sebagai satu hub pengangkutan di wilayah utara. Sudah pasti LRT menjadi pemudah cara. Ini kerana rata-rata yang berulang-alik bekerja dari Kedah setiap hari hanya boleh menggunakan komuter ke seberang perai dan perlu menggunakan perkhidmatan lain untuk ke pulau. Begitu juga dengan penduduk seberang perai yang berulang-alik ke pulau. Berpotensi merevolusikan pasaran hartanah Pulau Pinang, projek itu bakal merangsang aktiviti ekonomi dan permintaan hartanah berhampiran hentian stesen LRT. Pusat-pusat membeli belah yang berdekatan dengan LRT akan turut merasa limpahan daripada pembinaan LRT ini kerana ianya mudah diakses oleh orang awam. Kawasan yang berdekatan dengan stesen kereta api ataupun pengangkutan awam menjadi tumpuan untuk orang menyewa ataupun membeli rumah, apartmen dan sebagainya yang mereka memilih untuk memiliki hartanah yang berdekatan dengan kawasan yang mempunyai sistem pengangkutan awam yang baik. Dan pastinya, pembinaan LRT ini ditunggu-tunggu orang ramai. Sampai tempat kerja pun boleh on time, balik pun boleh cepat ke rumah. So memang kata kita dah imak kita dah boleh menghilangkan stres kita nak fikir pasal jam semua tak payah dah. Tak payah fikir dah serabut je atas jabatan ke kat Georgetown ke belah seberang ke. Yang penting kita selamat lah. Macam saya pernah duduk dekat KL. KL kan memang famous dengan LRT. Jadi penggunaan LRT itu memang sangat memudahkan. Kos projek pembinaan LRT Pulau Pinang dianggarkan berjumlah 10 bilion ringgit. Ia bakal dilaksana menerusi kaedah perkongsian awam swasta. Hamizah Mansur, RTM. Kebajikan pelajar kelahiran Perak yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi terus mendapat pembelaan. Untuk perkembangan lanjut, terus saja bersama Fahmi Muhammad Nur. Silakan Fahmi. Baik, seramai 2,033 penuntut institusi pengajian tinggi di negeri ini telah menerima bantuan sara diri mahasiswa di bawah program tuition Cikgu Sarani. Bantuan fasa pertama itu melibatkan peruntukan lebih 1.1 juta ringgit. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata untuk fasa kedua pula setakat semalam, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk meluluskan 1,400 lagi permohonan. Dan harapan saya agar para mahasiswa yang mendapat bantuan ini gunakanlah sebaik mungkin bantuan ini untuk mereka memberi tumpuan fokus pada pengajian dan juga memastikan mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam setiap pengajian yang akan mereka alami dalam tempoh mereka berada di IPT tersebut. So itu harapan kerajaan negeri supaya kita sama-sama memastikan mahasiswa anak Perak ini berjaya dalam pengajian dan beroleh keputusan yang cemerlang dan akhirnya boleh berhikmat di negeri Perak nanti. Beliau berkata demikian di Ipoh. Khairuddin turut berharap jumlah peruntukan bagi inisiatif itu dapat ditambah pada belanjawan tahun hadapan. Ini bagi memastikan lebih ramai mahasiswa kelahiran Perak dapat dibantu sekaligus meringankan beban mereka.
Ini pula usaha menghebahkan inisiatif Belanjawan 2024. Untuk itu, sebanyak 3,350 risalah dan bahan penerbitan diedarkan Jabatan Penerangan Japan Perak menerusi program Info on Wheel IOW yang berlangsung serentak di 13 daerah. Pengarahnya Yosri Abu Mahsin berkata program yang digerakkan Pejabat Penerangan Daerah itu dijangka mampu memberi manfaat dan mencapai sasaran audiens 100,000 orang. Berkaitan dengan fokus kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2024. Jadi pegawai kita di lapangan memberi penjelasan secara detail supaya tidak ada yang tertinggal dan terpinggir dalam pemahaman tersebutlah. Samping itu juga kita mengadakan program-program bersemuka dari masa ke masa bagi maklum kepada rakyat apa juga rancangan dan tindakan kerajaan yang dibuat di seluruh negeri Perak ini. Pihaknya turut menyasarkan penganjuran aktiviti berkaitan sebanyak 2,600 program turun padang sepanjang tahun ini. Beliau ditemui ketika meninjau program Info on Wheel di Kuala Kangsar. Ipoh bakal menjadi bandaraya pertama di Asia menggunakan teknologi mesra alam melalui kaedah termowis bagi mengitar semula 100% sampah dan sisa pepejal. Ia sekaligus mengurangkan pembaziran kawasan yang digunakan sebagai tapak pelubusan sampah selain meningkatkan kualiti kesihatan awam. Pengarah Kanan Teknikal Majlis Bandaraya Ipoh MBI Azman Muhammad Harun berkata, dengan penggunaan sistem ini sampah yang ada akan terus diproses dan diasingkan mengikut biojisim, plastik, besi dan sisa lengai bagi tujuan kita semula. Kalau kita comparekan dengan sistem landfill, dia adalah sistem yang lama di mana kita perlukan kawasan yang luas dan ada proses-proses tertentu. Tetapi dengan termowis ini, maknanya sampah itu terus diproses dan bahan-bahan tersebut boleh diguna pakai, boleh dijual semula dan ini menjana ekonomi, menjadikan dia sebagai satu kitaran ekonomi ataupun dipanggil donat ekonomi lah. 2 loji termowis akan dibina bermula Mac tahun hadapan dan dijangka siap pada penghujung 2024. Ia berupaya memproses kira-kira 500 tan metrik sisa pepejal bagi seluruh kawasan Ipoh. Usaha kerajaan negeri dengan kerjasama MBI ini juga mampu memacu model ekonomi donat yang dirangka dalam Pelan Perak Sejahtera 2030. Laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Perak, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik Fahmi, terima kasih. 3 dekad Langkawi FM setia menghiburkan Pulau Masuri, satu-satunya stesen radio rasmi di pulau itu, terus berevolusi mendepani cabaran media masa kini. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Langkawi FM ke-30, pelbagai program dirancang bagi mendekatkan lagi stesen itu bersama masyarakat. Laporan Wan Nur Ashikin Wan Azimin. Langkawi FM memulakan siaran sulung pada 1 November 1993 di Pekan Kuah. Memiliki bilangan warga kerja kecil tidak menghalang stesen radio komuniti itu mengadakan program berskala besar. Untuk tahun ini kali ke-30 kita adakan sehingga 4 program di lokasi bermula 27 Oktober hingga 1 November. Sememangnya kita meletakkan sasaran dan juga harapan yang agak besar kepada pendengar-pendengar kita dengan sambutan kali ini sebab kita nak merakyatkan radio kita. Sebab kita radio komuniti. Antara program, Bual Bicara Cik Tanya Ustaz Jawab, Jom Pusing-Pusing Langkawi, Langkawi FM Tour 30 dan Sukaneka bersama pendengar bertuah. Saya amat terharu sangatlah ramai orang Langkawi ni. Saya salah satu peserta yang peminat setia Langkawi FM terpilih. Saya memang terharu sangat. Terima kasih banyak-banyak kepada Langkawi FM. Pertama sekali, terima kasih Langkawi FM sebab menganjurkan program-program yang menarik dan saya berharap program pelibatan saya dalam program ini menjadi kenangan yang terindah. Terima kasih Langkawi FM sebab menjemput saya dalam program ini dan saya rasa bertuah dapat join semua program ini dan menyambut ulang tahun Langkawi FM yang ke-30. Selamat ulang tahun Langkawi FM yang ke-30.
Dalam pada itu, pengarah program radio RTM Saiful Zaman Yusof berharap Langkawi FM dapat terus menyebarluas peranannya sebagai sebuah radio komuniti dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Supaya semua hebahan kita dapat war-warkan dan juga rakyat dapat sentiasa maklumat melalui Langkawi. Jadi teruskan supaya berevolusi dan bermaklumat serta bermutasi pada masa hadapan. Bermula 6 pagi, Langkawi FM bersiaran 13 jam setiap hari meliputi 3 segmen, Ceria Pagi, Activate dan Ekspresi. 104.8 ya untukmu 30 tahun Langkawi FM mewarnai bumi Masuri ini. Semoga sentiasa mendapat tempat di hati komuniti setempat dan semoga sentiasa berevolusi sejajar dengan perkembangan masa kini. Wanda Ashkiman Azmi, RTM. Pengguna di Terengganu dinasihat membuat pilihan bijak dan menggunakan aplikasi Price Catcher bagi buat perbandingan harga ayam sebelum buat keputusan pembelian. Manakala peniaga diberi amaran untuk tidak mengambil kesempatan menaikkan harga ayam berikutan, harganya kini ditentukan pasaran. Peniaga engkar akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 14-1 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pengguna perlu memainkan peranan mereka. Dapatkan harga-harga terbaiklah di premis-premis yang menawarkan jualan ayam. Jadi antara pendekatan yang terbaik, jadi pengguna boleh melihat kepada aplikasi Price Catcher. Kita KPDN ni ada Price Catcher. Aplikasi Price Catcher yang boleh diteliti oleh pengguna-pengguna di setiap lokasi. Kalau di daerah mana? Daerah Marang. Jadi dia boleh semak harga ayam tu dan dari situ dia boleh pilih berdasarkan premis tadi. Mana yang menawarkan harga terendah. Jadi bila harga terendah, sebagai pengguna yang bijak, so kita akan pergi ke situ. Seramai 117 pegawai penguatkuasa dan 58 pegawai pemantau harga menjalankan pemantauan di pasaraya dan pasar basah di seluruh negeri bagi memastikan tiada aktiviti manipulasi dan pengambilan untung secara berlebihan oleh peniaga. Harapan saya sebagai pengguna dan peniaga, saya mengharapkan harga ayam sentiasa murah dan senang kita untuk berdaga mencari rezeki yang halal. Sebabnya macam sebelum ni beli kan dia? Sebelum ni ada hari mahal dan sehingga sampai dekat RM9 pun penuh dan RM9 lebih pun penuh. Tapi saya harap lepas-lepas ni biar harga kekal murah lah. Supaya subsidi tu dikekalkan lagi lah. Sebab kita pun dengan kos harga hidup sekarang makin tinggi. So saya harap kerajaan boleh pertimbangkan balik untuk kekalkan harga subsidi ayam. Tinjauan kru kami di Kota Baru, Kelantan pula mendapati harga ayam masih di bawah harga siling dan bekalan mencukupi. Turun banyak ni untuk hari ni. Turun banyak. Sebab turun tu makcik tak boleh nak penjelasan. Tak boleh nak ayat tu. Cuma makcik ni terima ayat kita beli, ya turun yang naik dia dalam minggu ni 3 kali turun dah ayat. Ayat hidup sampai go neya ya. Neya setengah paling mahal. Dulu nak 50 20 ekor pun tak boleh. Dulu nak 1 ekor nak kat nak cari tepi jalan lah mana ni alhamdulillah. Tu jadi mahal dulu tu. Lah ni ayah stabil. Bagi pengerusi peniaga kecil Bumiputra, Pasar Siti Khadijah, Ahmad Nazri Cik Omar pula, beliau berharap penguatkuasaan dipertingkatkan bagi memastikan tiada kenaikan mendadak harga ayam. Kita haraplah pada peniaga-peniaga seluruh khususnya untuk orang peniaga ayam ni lah dan yang terlibat mengenai restoran apa, janganlah mengambil kesempatan kepada keadaan semasa ini yang subsidi ditarik ni. Kita harap kepada pihak kerajaan, kepada pihak penguasa lah, kita harap pantaulah harga sebab takut nanti peniaga ada ambil kesempatan atas harga. Semuanya di Shopee 11.11, yeah. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua, hey. Dengan harga rendah Shopee 11.11, jualan hebat.
Beli sekarang. Lagi mengenai penamatan subsidi ayam, tiada kenaikan harga ayam di Negeri Sembilan dan masih kekal dijual pada harga antara RM9.40 hingga RM9.90 sekilogram. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan harga itu kekal pada harga yang seperti sebelum ni. Antaranya adalah permintaan yang tidak terlalu mendesak dan juga jika dilihat kepada maklumat yang kami dapat berdasarkan mengenai bekalan ayam, juga bekalan adalah sangat stabil. Kadar pengeluaran ayam adalah 15.4 juta ekor sehari dan mencukupi untuk menampung keperluan rakyat di negeri itu. Kalau boleh biarlah harga 94 atau RM9. Jangan lebih lagi lah. Kalau pandang pakcik lah. Sebab kita fikir yang orang kita, yang macam kita lah pendapatan rendahnya ni. Tu yang ikan dah mahal gitu. Dulu kerajaan kena subsidi ni masa harga tengah tinggi, selepas Covid dulu harga mendadak naik. Jadi kerajaan terpaksa perkenalkan subsidi. Tapi sekarang bila harga dah stabil, dia tarik balik subsidi tu. Jadi setakat ni tak ada kesan apa-apa pun. Fama menyasarkan jumlah jualan sebanyak RM100 juta menerusi program jualan agro madani yang dilaksanakan di seluruh negara sepanjang tahun ini. Sepanjang penganjuran program, ia sudah memanfaatkan lebih 7.1 juta isi rumah dengan jualan direkodkan RM64 juta. Jualan agro madani ini sebenarnya fokus Fama ada 3 tempat yang kita fokuskan. Pertamanya di kawasan-kawasan pejabat kerajaan dan keduanya di kawasan-kawasan perumahan berkepadatan tinggi dan ketiganya di outlet-outlet pemasaran kita lah yang berada di seluruh negara. Dan alhamdulillah sepanjang program kita berlangsung selama daripada bulan April dan lepas sehingga sekarang, kita telah menerima sampai 54,000 usahawan yang menyertai program ini. Dan adalah kejayaan yang memberangsangkan lah. Fama menyasarkan 5,000 program jualan sepanjang tahun ini dan setakat 29 Oktober, 3,569 jualan telah berlangsung. Polis Johor berjaya menangkap 8 lelaki disyaki terlibat mengambil upah daripada sindiket pinjaman wang tanpa lesen untuk membuat ugutan jenayah seperti simbah cat dan khianat ke atas mangsa. Ia hasil sebuah di sekitar Kota Tinggi, Sri Alam, Sekamat pada 22 hingga 25 Oktober lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata kumpulan berkenaan telah bergiat aktif sejak Ogos lalu dan mendapat upah RM600 bagi melakukan perbuatan simbah cat serta RM1,000 bagi perbuatan khianat dengan api. Kebanyakan mangsa adalah warga tempatan yang bekerja di Singapura. Modus operandi dia adalah membuat sindiket pinjaman wang tanpa lesen ini adalah mengiklankan tawaran pinjaman di laman sosial Facebook dengan menggunakan ayat pinjaman yang berlesen Singapura, yang pinjaman wang berlesen dari Singapura bagi memperdayakan peminjam. Apabila peminjam memberi maklumat peribadi berkaitan akaun bank dan alamat tempat tinggal, sindiket akan memasukkan wang ke dalam akaun peminjam yang diberikan walaupun belum dipersetujui. Semua suspek berusia antara 16 hingga 43 tahun. Tangkapan tersebut berjaya menyelesaikan 45 kes simbah cat dan khianat dengan api di sekitar Johor serta 4 kes di Melaka dan 1 kes di Negeri Sembilan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 dan 435 Kanun Keseksaan. Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor 2023, Malaysia menamatkan kempen peringkat kumpulan B dengan kekalahan ketiga berturut-turut. Skuad remaja negara tewas 2-3 menentang Pakistan dalam aksi terakhir kumpulan yang berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya malam tadi. Kekalahan itu menyebabkan skuad kendalian Muhammad Amin Rahim menghuni kedudukan tercorot kumpulan B di belakang India, Pakistan dan New Zealand. Biarpun Pakistan telah mengesahkan kedudukan kedua terbaik kumpulan, namun mereka tetap bernafsu memburu kemenangan dan berjaya mendahului pada minit ke-13 menerusi jaringan Padang Abu Zal. Pakistan kemudian melebarkan kedudukan melalui Arbaz Ahmad pada minit ke-21 hasil pukulan sudut penalti sebelum pasukan itu meraih gol ketiga menerusi Muhammad Khan pada minit ke-24. Malaysia cuba bangkit apabila mendapatkan jaringan pada minit ke-47 menerusi Syami Irfan Suhaimi. Pada minit ke-51, Syafiq Iqmah Daniel merapatkan jurang gol, namun usaha berterusan Malaysia gagal menghasilkan gol penyamaan.
Harga ayam di Lembah Kelang masih dijual di bawah harga kawalan dan tiada kenaikan mendadak berlaku pada hari pertama pendapatan subsidi ayam hari ini. Di mana kita dapati pada 1 November, harga bekalan ayam yang dibekalkan oleh pemborong masih lagi pada harga yang munasabah. Iaitu tadi kita boleh tengok antara RM7.10, RM7.20 sehingga RM7.50 dan yang termahal tadi mungkin RM7.60 ada tadi. Dan kita dapati tadi majoriti peniaga di Pasar Caukit menjual harga ayam pada harga RM9 hingga RM9.40 sekilo. Jadi masih lagi di bawah kalau ikut harga yang kita tetapkan sebelum ini adalah RM9.40. Bila kita apungkan pun ada yang dapat menjual sehingga RM9. Maknanya boleh jadi lebih murah pula daripada harga yang kita tetapkan sebelum ini. KPDN Kuala Lumpur menjalankan pemantauan harga ayam di 120 premis perniagaan di sekitar ibu negara. Pelanggan boleh mengemukakan aduan kepada pihak KPDN sekiranya terdapat kenaikan harga ayam mentah secara tiba-tiba. Tapi sekarang memang kita tak akan nak mana-mana nak naikkan harga, tak ada. Kita ikut harga subsidi juga. Harga subsidi juga tu bagi. Pasal apa sekarang kita nak cakap kita nak naikkan, kita melampau-lampau lah harga kan, tak boleh. Dalam masa ni harga ayam okey. So kita pun adalah orang kata untung sikit lah dengan keadaan ayam sekarang ni. Untuk masa ni belum ada penentuan. Masih tetap dengan harga yang lama. Ya? Kita tak tahu. Apa kata daripada peladang up, kemungkinan proses up. Bagi pengguna, mereka mengharapkan dengan pengampungan harga ayam tidak akan membebankan. Okeylah, selalu RM9 lebih kan. Hari ni dia RM9 dia okey lah tu. Akak tengok biasa je. Sama-sama akak beli. Sebab selalu akak beli harga sama. Harga ayam sama je dengan yang sebelum ni. Kena kekalkan dengan harga yang sekarang lah. Dalam pada itu, KPDN akan mengadakan jualan rahmah kasih sayang pada Sabtu dan Ahad ini di Stadium Kuala Lumpur. Dengan berkonsepkan kedai cari rakyat, jualan kali ini melibatkan penyertaan 10 pasaraya dengan potongan sehingga 60%. Beberapa barangan keperluan asas antaranya ayam, beras, daging, sardin, minyak masak dan telur ayam akan dijual pada harga murah untuk warga negara sahaja. Itu kita sediakan di stadium di mana kita panggil 10 pasaraya untuk menjual di situ. Jadi kita galakkan orang ramai yang mana rasa-rasa tak berkemampuan B40 boleh pergi ke sana, beli di sana dengan harga yang kita subsidikan, kita diskaunkan sehingga 40%, 30 hingga 40%. Jadi rebut peluang sebab banyak tu pasaraya, ada 10 pasaraya dan kita diskaunkan 6 barangan dengan harga yang 40% lebih rendah. Guru kaunseling akan ditambah jika kes buli di sekolah-sekolah bawah KPM terus meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata bimbingan dan kaunseling antara tindakan segera untuk tangani kes berkenaan. Yang memang kita akan pastikan kalau kes buli bertambah, kita akan sebab tindakan yang immediate atau seterusnya yang terutamanya menangani murid-murid sekolah adalah kaunseling, adalah bimbingan. Mereka mesti diberi penyedaran atau bimbingan yang sepatutnya untuk tahu mengapa mereka buli, mereka ingin buli, melakukan perbuatan buli dan kaunseling adalah amat mustahak. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.